Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walaberi sekalian. Datuk Seri Anwar Ibrahim bersilat dekat Parlimen bila diajukan soalan berkenaan dengan Bloomberg dan juga Farhaj Wafa Salvador. Tapi itulah dia. Sepandai-pandai orang bersilat, pastinya langkahnya sumbang juga. Kita intro dulu. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Of course, satu isu yang paling besar melanda negara kita ini tak berapa lama dahulu ialah laporan dari Bloomberg yang antara lain telah mendakwa Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengarahkan agar SPRM tidak menyiasat bekas pembantu beliau iaitu Farhaj Wafa Salvador berhubung dengan pembelian saham Hitech Padu berjumlah lebih 40 juta ringgit. Di mana benda ini memang betul-betul meletup dan sampai ke hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bertindak menyaman Bloomberg. Sebaliknya seperti mana telah difahamkan kepada kita, polis telah pun memulakan prosiding siasatan terhadap Bloomberg dengan orang kata apa telah cuba untuk probe tentang artikel yang telah diterbitkan itu. Tetapi saya yakin polis pastinya bukan nak siasat tentang kesahihan, tetapi mungkin mereka sekadar nak tahu siapakah sumber yang telah memberikan maklumat kepada Bloomberg itu. Seperti mana yang berlaku ketika siasatan mereka terhadap isu Casino Forest City juga beberapa bulan yang lepas. Tetapi di Parlimen, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sudah tentulah kesempatan ini diambil oleh MP-MP Pembangkang untuk grill Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung dengan isu ini. Dan inilah soalan daripada Ahli Parlimen Pasir Mas iaitu Ustaz Ahmad Fadli Syari yang telah dijawab oleh Perdana Menteri. Tonton sampai habis. Tambun di atas jawapan yang cukup, saya rasa cukup meyakinkan, tetapi Yang Berhormat Tambun, ia masih belum lagi dapat cukup untuk meyakinkan rakyat Malaysia bahawa ada tindakan yang serius dalam isu ini. Kerana sebagaimana kita tahu dan saya pun tak suka mengungkit cerita lama, soal campur tangan terhadap siasatan ini telah menyebabkan episod yang tidak seronok di dalam hidup Yang Berhormat Tambun sendiri secara peribadi beberapa puluh tahun yang lepas. Kerana itulah ia perlu ditangani. Tetapi apabila Yang Berhormat Tambun menyebut ini bukan kali pertama, ya, ini bukan kali pertama, ini sudah kali kedua tahun ini, dan disusuli oleh kenyataan Yang Berhormat sendiri pada 27 Mac 2024 di mana saya bacakan Anwar semak dengan perbendaharaan dakwaan mengenai bekas ataupun mengenai Farhaj, individu dinamakan ini. Tetapi hasil semakan ini tidak diumumkan kepada rakyat. Begitu juga dakwaan yang pertama juga pernah pihak polis mengeluarkan kenyataan pada Mei 2024, isu Casino Forest City, polis rekod keterangan petugas portal bahasa Inggeris. Sudah ada siasatan, tetapi tidak ada pengumuman dan tidak ada tindakan lanjut. Bahkan rakyat melihat Yang Berhormat sendiri boleh hadir ke pentas diadakan oleh agensi ini tanpa apa-apa masalah. Jadi bila timbul isu yang kedua ini, rakyat mahu tindakan yang tegas dan lebih cepat daripada kerajaan untuk mendakwa agensi ini yang mempunyai pengkalannya di negara kita sendiri. Dan ini bukan sahaja pembangkang Yang Berhormat Tambun. Satu pertubuhan Lawyers for Liberty juga menyebut bahawa mempersoalkan kesungguhan kerajaan dalam menyaman Bloomberg. Bahkan yang diheret kepada siasatan ialah aktivis pro pembangkang, antaranya individu bernama Isham Jalil dipanggil oleh polis kerana menggesa Perdana Menteri menyaman Bloomberg. Jadi saya mohon jawapan yang tegas dan tuntas daripada Perdana Menteri, tekanan secara peribadi daripada Perdana Menteri yang saya yakin insya-Allah rakyat akan bersama dengan Perdana Menteri dalam isu ini. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pasir Mas. Saya hormati prinsip tersebut. Cuma saya dah beritahu di sini, kita serah pada PDRM. Dan saya ingat oleh kerana isu ini dibangkitkan, saya percaya PDRM harus buat kenyataan yang tegas, menjelaskan apa yang berlaku pada siasatan. Siasatan itu hanya terlibatkan kepada orang yang disebut. Siasatan juga itu memanggil Bloomberg. Wakil Bloomberg memang telah dipanggil mengikut kenyataan PDRM kepada saya. Itu yang saya bacakan. Apa yang berlaku selepas itu saya belum dimaklumkan. Tapi saya setuju dengan Yang Berhormat bahawa hal-hal seperti ini harus terus dan dihebahkan supaya rakyat mengetahui. Soal mengapa saya terus ada hubungan dengan Bloomberg. Ini Bloomberg adalah satu media antarabangsa terkenal. Malah bila kerajaan Qatar mengadakan program
dan lawatan rasmi saya ke Qatar baru-baru ini, beberapa bulan lalu, mereka anjur supaya saya hadir sebagai pengucap utama dalam conference yang dianjur oleh Bloomberg. Jadi kita bedakan kerana kita menghormati prinsip media bebas. Kalau ada fitnah, kita saman ataupun polis mengambil tindakan khusus tentang itu. Tapi bukanlah kita maknanya harus mengharamkan atau membatalkan semua acara dengan Bloomberg. Jadi bagi saya prinsip itu harus terpakai bagi semua. Yang dibangkitkan soal Farhaj itu sudah kalau ada laporan itu wajib disiasat. Tapi SPRM harus bertindak berdasarkan siasatan. Isu dia apa? Syarikat apa? Kes apa? Saya percaya yang Berhormat Pasir Mas tahu bahawa yang dikaitkan itu satu syarikat yang melibatkan Tuanku Sultan, tidak melibatkan Farhaj. Kelulusan kontrak yang dikaitkan itu, kelulusan dibuat oleh kerajaan terdahulu. Kerajaan yang berhormat, bukan kerajaan saya. Tapi saya tak mau panjangkan kerana ini melibatkan isu-isu yang bagi saya remeh, yang melibatkan individu. Kerana kebetulan dia pernah beberapa 4-5 tahun yang lalu staf saya, maka itu dibangkitkan. Tapi saya nak beritahu, kelulusan kepada syarikat itu adalah semasa kerajaan terdahulu. Satu, semasa itu Farhaj belum menjadi anggota syarikat tersebut. Tak apa. Ya, ada ini betul. Ada rekod. Saya ini bukan soal politik. Saya hormat jawapan dengan sopan kepada Yang Berhormat Pasir Mas yang tanya soalan dengan baik. Saya tidak pertikai. Kemudian syarikat yang berkenaan itu sekarang, ya, itu dimiliki oleh tuanku sebahagian besar sahamnya. Ini tidak ada kemengena dengan Saudara Farhaj. Kalau ada pun, dia ikut tender proses biasa. Kalau ada pelanggaran, bawa. Saya bicara di parlimen ini, kalau ada kes, itu disiasat oleh SPRM, dan kalau ada kes, saya tidak langsung menutupnya. Tapi saya tanya kes apa sekarang ni? Cuma dia kata ada kes. Tapi kalau yang dirujuk kes satu, yang saya tahu, saya cek file, memang betul diluluskan pada tahun 22 sebelum saya jadi Perdana Menteri dan Menteri Keuangan. Tetapi untuk terus kaitkan kerana dia pernah jadi staf saya rasa kurang adil. Saya rasa jawapan ini bagi saya jelas. Tapi walau bagaimanapun, andai kata ada maklumat yang jelas yang melibatkan sesiapa pun, termasuk Saudara Farhaj, Datuk Seri Farhaj sekarang ni, dalam kes mana-mana, sila lapor. Dan saya pastikan SPRM tidak akan menutup. Ini saya nak jelaskan supaya jangan menjadi permasalahan kemudian nanti. Di sini tuan-tuan dan puan sekalian, ada beberapa perkara menarik yang boleh kita bincangkan. Yang pertamanya, Perdana Menteri telah berkata, sekiranya kalau Bloomberg itu melakukan kesilapan, telah melakukan fitnah sebagainya, biasanya apa kita buat, kita akan saman atau polis akan ambil siasatan, ambil tindakan. Sekarang ini polis dah ambil tindakan. Jadi kita tunggu juga bila rasa-rasanya Perdana Menteri ataupun SPRM nak saman Bloomberg. Tak saman-saman lagi pun masalahnya. Takkanlah kerana Bloomberg itu merupakan media antarabangsa dan sebagainya, maka mereka boleh bebas untuk laporkan benda fitnah tanpa sebarang repercussion. Betul tak? Itu yang pertama. Yang keduanya, Perdana Menteri tetap menyalahkan pentadbiran terdahulu. Beliau berkata, kontrak itu telah diberikan kepada Hi-Tech Padu pada tahun 2022. Saya belum Perdana Menteri lagi, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi tuan-tuan sekalian, ini bukan soal Hi-Tech Padu dapat kontrak ke apa, tak. This is not about Hi-Tech Padu dapat kontrak ke apa ke, tetapi berkenaan dengan bagaimana Farhaj Wafa boleh beli saham Hi-Tech Padu sampai 40 juta lebih, dan adakah ini terdapat satu benda kita bagi sebagai insider trading yang merupakan satu kesalahan bahawa akta-akta yang berkaitan dengan perdagangan seperti ini. Dan sudah tentulah berkenaan dengan pemilikan projek ataupun pengaduan tender kepada Hi-Tech Padu itu pun, itu juga merupakan satu benda yang tak betul yang Perdana Menteri sebut. Kita biarkan YB Viral dedahkan angka yang sebenarnya. Hari ini pula di Parlimen, kita dengan jelas boleh nampak Anwar berbohong lagi dalam cubaan untuk spin pendedahan Bloomberg yang Anwar telah mengarahkan supaya bekas setiausaha politiknya Farhaj tidak disiasat oleh SPRM. Anwar buat kenyataan tender diberikan kepada Hi-Tech Padu yang menjadi punca kenapa Anwar dikecam banyak pihak telah diluluskan oleh kerajaan yang lepas.
Ini adalah satu pembohongan amat besar. Tender JPJ bernilai RM190 juta itu telah diluluskan pada 24 November tahun lalu, genap setahun selepas Anwar jadi PM. Perkara ini turut disahkan sendiri oleh Fahmi Fazil. Di sini tuan-tuan dan sekalian jelas dan nyata betapa projek untuk high-tech padu itu telah dianugerahkan setahun ulang tahun Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Bukan tahun 2022. Betul tak? Jadi macam mana Perdana Menteri nak kata yang kontrak tersebut, tender tersebut telah diberikan kepada high-tech padu pada tahun 2022? Padahal kita semua tahu benda itu tak betul. Itu yang pertama. Yang keduanya yang saya sendiri nak dibang tuan-tuan dan puan-puan sekalian ialah kenyataan Perdana Menteri di mana syarikat itu dimiliki oleh Sultan, dimiliki oleh tuanku, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sultan dan tuanku ini merujuk kepada Sultan Muhammad ke-5, mantan Yang di-Pertuan Agong yang ke-15. Tetapi betul ke syarikat high-tech padu ataupun pemilik saham terbesarnya iaitu Rosetta Partners merupakan milik Sultan Kelantan sepenuhnya? Sekarang ini tuan-tuan sekalian, pada 19 Mac tahun 2024, Farhash Wafa telah memberikan kenyataan dan penjelasan betapa syarikat itu adalah pemilikan bersama beliau dan juga Sultan Kelantan. Bukan milik Sultan Kelantan seorang, bukan milik beliau seorang, tetapi pemilikan bersama oleh beliau dan juga Sultan Kelantan. Dan syarikat itu telah beli saham high-tech padu pada tahun ini. Bermaksud Sultan Kelantan, in this case, dan juga Farhash Wafa telah beli saham tersebut pada tahun ini. Selepas high-tech padu dapat tender dan macam-macam lagi lah. Jadi tuan-tuan dan sekalian, kelihatan di sini macam Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba untuk berselindung di balik nama Sultan. Supaya kalau kita terus-menerus grill tentang benda ini, mungkin kita akan dikenakan tindakan di bawah 3R. Manalah tahu kan? Tetapi sekarang ini, kita tak ada niat langsung mempertikaikan tentang Sultan. Tetapi kita cuma nak tahu tentang bagaimanakah Farhash Wafa ini yang pada mulanya merupakan setiausaha politik biasa, tiba-tiba zaman Madani ini, dia dapat macam-macam privilege, dia dapat macam-macam, orang kata apa, kekayaan dan sebagainya sampai boleh beli saham, dilantik ke syarikat yang tersenarai dan sebagainya. Dan berdasarkan kepada rekod, Perdana Menteri kata ada rekod kan? Kami pun ada rekod juga. Berdasarkan kepada rekod-rekod ini tuan-tuan dan sekalian, ini bukan syarikat pertama yang Farhash Wafa ada saham yang besar. Dan bukan juga syarikat tersenarai yang pertama yang menyaksikan beliau ada memiliki saham ataupun dapat jawatan dan sebagainya. Yang pertamanya tuan-tuan dan sekalian, kita ingat 24 November 2022, Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri yang 10. Kemudiannya tuan-tuan sekalian, pada 27 Disember 2022, beliau telah dilantik sebagai pengurusi syarikat yang tersenarai iaitu Apex Equity bernilai RM205 juta. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, pada 3 Januari 2023, beliau ini juga iaitu Farhash Wafa telah dilantik sebagai pengurusi syarikat yang tersenarai juga iaitu 7-Eleven Holdings Berhad yang bernilai RM2.25 bilion. Kemudiannya tuan-tuan sekalian, pada 9 Mei 2023, beliau turut dilantik sebagai pengurusi syarikat tersenarai Excel Force MS Sri Berhad yang bernilai RM180 juta dan juga dilaporkan mempunyai kepentingan sebanyak 1.84% saham dalam syarikat tersebut. Kemudiannya tuan-tuan dan puan sekalian, pada Mac 2024, beliau telah mendedahkan bahawa beliau dan rakan beliau telah membeli kepentingan sebanyak 4.97% syarikat tersenarai Theta Edge yang bernilai RM194.65 juta. Kemudian dalam bulan sama itulah beliau dilaporkan telah membeli saham high-tech padu seperti mana yang telah kita ketahui. Dan juga dalam masa yang sama juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, beliau juga dilaporkan mempunyai kepentingan saham 1.43% dalam syarikat tersenarai Kuskapi Berhad yang bernilai RM231 juta. Jadi secara asasnya tuan-tuan sekalian, sejak PRU15, Farhash Wafa ini telah menjadi pengurusi atau memiliki kepentingan saham dalam sekurang-kurangnya 6 buah syarikat tersenarai berasingan dekat Malaysia. The thing is tuan-tuan dan puan-puan, kita tak nak tuduh apa-apa. Kita tak tuduh apa-apa. Kita just beritahu fakta saja. Kod-kod kalau Perdana Menteri terlupa. Tetapi itulah rakyat memerhati. Dan mereka yang memerhati ini pastinya akan berasa ragu. Daripada seorang pembantu politik biasa yang pernah menjadi pengurusi PKR Perak, tengok-tengok lepas PRU, dapat beli saham syarikat itu, lantik syarikat ini sebagainya sampai beratus juta, berpuluh juta dan macam-macam lagi. Benda inilah yang membangkitkan persoalan dan persoalan inilah yang perlu dijawab oleh Perdana Menteri. Apatah lagi ketika menjawab soalan daripada Ustaz Ahmad Fadli, Perdana Menteri juga gagal untuk melaporkan apakah perkembangan
berkenaan dengan perjumpaan beliau dan juga Jabatan Perbendaharaan. Kiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim gagal untuk melaporkan apakah hasil pertemuan antara beliau dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi itulah tuan-tuan sekalian, the thing is, benda ini seolah-olah macam menggambarkan satu perkara yang besar. Mungkin ada pihak yang bersilat dan sebagainya. Tetapi macam saya selalu katakan, macam ramai sahabat-sahabat katakan, seandainya kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim gagal untuk menyamang Bloomberg, maka apa jua alasan, apa jua penjelasan, ianya tidak berguna sama sekali. Kerana tuduhan Bloomberg itu jelas dan nyata, tepat, on point, maka perlu ditangani dengan saman juga, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Lagipun kerajaan ini kan kerajaan beliau. Beliau boleh lakukan apa sahaja, betul tak? Nak saman orang itu boleh, saman orang ini boleh. Dan kenapa tidak saman Bloomberg? Mereka ada juga KLCC itu. Betul tak Seri Hamzan? Kerajaan ni kerajaan kami. Jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Saya ulah. Sampai Abang Jamil mampus.